ونتوب إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم الرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama kita berhimpun di musala kita untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama kita mendengar tazkirah ataupun perkongsian di pagi Jumaat yang mulia ini. Semoga kita adalah umat yang mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah, berkatilah umat aku pada pagi-pagi mereka. Wahai Allah, berkatilah umat aku di waktu pagi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harap doa Rabbul Alamin. Siapakah golongan yang layak mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan? Iaitu orang yang pada paginya tidak tidur pada waktu pagi. Ketika waktu pagi Allah Masya Sayyidina Muhammad tidak sibuk dengan hal keduniaan, tetapi pada waktu pagi yang disibukkannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pada waktu pagi kesibukannya adalah Allah Masya Sayyidina Muhammad mempelajari ilmu, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang pada waktu pagi dia menjaga diri daripada tidak lara. Dia hanya menjaga diri dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang mendapatkan doa para malaikat. Kalau kita pada waktu pagi kita mengaji macam ni, insya-Allah dapat keberkatan. Apakah keberkatan? Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh kita pernah sebut, keberkatan itu adalah ziyadatun fil khairi, pertambahan di dalam kebaikan. Itu keberkatan. Kalau Allah SWT Sayyidina Muhammad, kalaulah kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, daripada tak sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat, daripada sembahyang di akhir waktu, sembahyang di awal waktu, daripada selawat sepatutnya tak ada selawat pun sehari, tiba-tiba semakin hari semakin bertambah selawat dah, istiqamah pula, tanda keberkatan kepada umur dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada kita layak mendapat doa Nabi pada setiap hari. Sesiapa yang nak dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari, pastikan ketika waktu subuh dia tidak tidur. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, kelebihan bagi orang pada waktu pagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subuhnya berjamaah. Kemudian Nabi sebut dia duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah naik matahari. Masuk waktu isyraq dia solat 2 rakaat. Faham tak? Dia sembahyang fardu subuh jemaah, kemudian dia duduk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sampailah naik matahari. Masuk waktu isyraq dia solat 2 rakaat. Apakah kelebihannya? Kata Nabi SAW, orang yang macam ni akan mendapat pahala umrah secara sempurna. Dengan syarat sembahyang sunat waktu isyraq tu sebanyak 2 rakaat. Tetapi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ramai di antara kita yang lakukan. So siapa yang setiap hari melakukan, setiap hari dia boleh dapatkan pahala umrah. Adik-adik semua, bayangkan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang nak buat umrah tak mudah adik-adik. Tak mudah dan tak murah. Kos untuk umrah 5,000, 6, 7, 8,000 sekarang ni. Hanya kita melakukan apa yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari kita dapat pahala umrah secara sempurna. Jadi Allah SWT jagalah waktu ni sebaik mungkin. Orang-orang soleh dikasih Allah Subhanahu wa taala, maka tak abaikan pada waktu ni. Sesiapa yang tidur pada waktu subuh, dia akan mewariskan kefakiran kepada diri dia. Dia sendiri yang menempah kefakiran kepada diri dia. Sesiapa yang nak kaya, bangun awal. Bangun awal. Bangun awal bukan masuk waktu subuh. Sebelum subuh, sepertiga malam dah bangun dah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mendengar perkongsian kepada orang-orang yang berjaya lah dalam hal keduniaan, apakah mereka katakan? Maka tak kata sebab kami berjaya ini sebab lewat subuh, sebab tak sembahyang subuh dah. Dia akan katakan apa? Sebab tahajud di malam hari. Sebab tahajud di malam hari. Jangan kita macam mana? Waktu malam jaga pitandah tapi tak bangun diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min zalik. Allah SWT suatu hari kata Nabi SAW kepada sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, wahai Abdullah, kamu jangan jadi seperti seseorang yang lain. Kana qamal lail, adalah dia itu bangun malam, tetapi dia tak bangun solat diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bangun malam, kita kena buat macam mana? Paling kurang tak larat sembahyang, tak larat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut sikit zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Paling kurang zikir. Ataupun zikir yang paling besar yang ulama sebut, kalau waktu sebelum subuh, yang kita menyebutkan zikir ni cukup memadai kita adalah orang yang bangun pada waktu malam. Cukup kita ni adalah orang yang bangun semua malam. Iaitu ketika bangun pada waktu malam, kita baca apa? Istighfar kepada orang mukminin dan mukminat. Caranya macam mana? Astaghfirullah lil mukminina wal mukminat. Waktu sebelum subuh tu bangun, tak larat dah ustaz, tak larat sembahyang, 2 rakaat tak larat sembahyang. Balik kurang zikir. Apa dia? Astaghfirullah lil mukminina wal mukminat. Apakah kelebihan menyebutkan zikir astaghfirullah lil mukminina wal mukminat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mukminina wal mukminat, sesiapa orang memohon ampun kepada mukminin dan mukminat, Allah akan berikan kebaikan kepada dia sebanyak bilangan mukminin dan mukminat di dunia ini. Sekarang adik-adik, berapakah bilangan orang Islam di muka dunia? Berapa orang? Berapa orang? Siapa tahu? 7 bilion kat muka dunia, kat dunia ni. Berapa? Mana? Siapa kata? Ada. Okey, berapa bilion? Sekali lagi. 5 bilion. 5 bilion. 5 bilion lah. Betul ni? Okey, baik. Tak apalah, adik kita kata 5 bilion. Menyebutkan sesekali astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat dapat pahala 5 bilion. Sekali ya. Letih dah mulut? Mulut tak letih adik-adik. Mulut tak letih. Nak buat tak mau. Orang yang Allah nakkan kebaikan, dia akan mudah menyebutkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dapat 5 bilion. Bahkan dulu kami di Hadramaut Tarim, sebelum subuh di masjid-masjid semua baca wirid ni. Sebelum subuh mereka akan baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 100 kali. Sebelum subuh di masjid-masjid akan baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Jadi Allah SWT Muhammad, sesiapa yang Allah permudahkan dia melakukan kebaikan, bermakna Allah cinta kepada dia.
Bagaimana Allah cinta kepada dia. Faham? Jadi dalam hadis kata Nabi, kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza ahabba Allahu 'abdan, bila Allah mencintai seseorang hamba, hubbiba ilaihi alkhair, Allah akan berikan kepada dia kesukaan kepada kebaikan. Kemudian bila mana Allah suka kepada seseorang, yang pertama, bila mana Allah suka kepada seseorang, Allah bagi dia suka kepada kebaikan. Yang kedua kata ulama, wa wujjiha ila fi'alih, yang kedua syarat dia bagi orang yang Allah sukai, bagi orang yang Allah cintai apa dia? Allah akan arahkan diri dia untuk melakukan kebaikan. Kalau Allah cinta, kalau Allah cinta. Banyak orang mendengar amalan yang Ustaz sebut ni, tetapi adakah dia amalkan? Adakah dia amalkan ataupun dia dengar macam tu saja? Orang yang nak kebaikan dia tak tinggal dah sejak dia mendengar apa-apa yang disampaikan oleh para asatidzah ataupun para masyayikh. Begitu amalan mendekatkan diri kepada Allah berupa zikrullah, dia tak tinggalkan. Seterusnya sebelum subuh paling kurang, kalau nak lebih lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lakukan amalan ini juga. Begitu amalan ini dilakukan di tarim juga. Di tarim, sebab banyak amalan-amalan yang saya kata di tarim ni. Di tarim, mereka adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkampungan yang begitu mengamalkan hadis Nabi SAW. Dan kepada sekecil-kecil orang sampai sebesar-besar orang, sehingga dari tarim itu dikatakan sebagai negeri seribu wali ataupun sejuta wali. Kerana apa? Negeri beramal, negeri orang begitu mengikuti hadis Nabi SAW. Di antara amalan juga sebelum subuh yang disebutkan Nabi SAW, Allah SWT ada kalimatan, kalimatan atau habibatan ila rahman. Tu hadis tu. Kalimatan habibatan ila rahman. Dua kalimah kata Rasulullah tersangat Allah cintai. Apa dia? Betul? Betul? Dah sebelum tu khafifatan an lisan. Macam khafifatan an lisan macam mana? Ila rahman. Betul? Tak apalah, maksudnya macam ni lah. Dua kalimah yang Allah cintai. Faham? Dua kalimah yang Allah cintai. Ringan pada lidah, memberatkan timbangan mizan. Ringan pada lidah, memberatkan pada timbangan mizan. Apakah kalimah tersebut? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, dua kalimah ini adalah dua kalimah yang Allah tersangat cintai. Faham? Dua kalimah ini adalah dua kalimah yang Allah Subhanahu wa taala tersangat cintai. Dua kalimah ini kata Nabi SAW, ringan lidah untuk kita sebut, tetapi thaqilatan fil mizan. Tetapi di timbangan mizan, itulah amalan yang menyebabkan beratnya amal timbangan kebaikan kita. Ini juga amalan yang dilakukan penduduk tarim juga. Sebelum subuh mereka amalkan sebanyak 100 kali. 100 kali zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Tanpa kucing. Ya kan? Kucing. Ya kucing. Ya kan masyaallah. Kucing. Okey baik. Jadi Allah Subhanahu Sayyidina Ahmad, jadi sesiapa yang Allah nakkan kebaikan, dia akan buat apa yang kita sebutkan tadi. Jadi waktu subuh-subuh yang kita abaikan, itu waktu berharga, itu waktu perdana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu berharga, kata Syekh kita, waktu berharga makhluk ataupun manusia ini adalah lepas maghrib. Sebab tu disebut sebagai berita perdana. Tetapi waktu perdana bagi seseorang hamba dengan Allah pada waktu mana? Sebelum subuh. Faham? Sesiapa diri senaraikan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, dia akan bangun pada waktu tu. Wali Allah tak mengabaikan waktu sebelum subuh. Wali Allah tak terlepas subuh. Bahkan wali Allah ni sebelum subuh wajib bangun. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala senaraikan dia sebagai kekasih Allah, sebelum subuh dah bangun dah. Sebelum subuh dah bangun. Tetapi kalau sebelum subuh masih lagi tidur, Lepas tu mengaku wali pula. Adakah dia wali? Dia tidak wali. Dia tidak wali. Dia kuwali. Faham? Baik.
ala kulli hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu sebelum subuh tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dulu pernah diceritakan oleh para alim ulama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah. Ketika berdiri di hadapan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa dah semai dah rakaat, doa dah ana. Apakah mana ana? Saya. Orang tanya kepada dia, hai fulan, hai syekh, kenapakah kamu ketika mana kamu berdiri di hadapan Allah, kamu zikir, kamu menyebut perkataan ana, saya. Kenapa kamu sebut perkataan tersebut? Dia kata, kamu tak tahukah, kamu tak dengarkah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah di antara kamu yang ada hajat, aku akan perkenalkan hajat dia. Aku akan perkenankan hajat dia. Sesiapakah di antara kamu yang nak diampunkan dosa, aku akan ampunkan dosa dia. Faham? Hamba Allah ini, Allah SWT, dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala sebut ataupun kata Allah Subhanahu wa taala, sebab tu dia mengatakan ana. Jadi nampak kata apa? Allah SWT, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tak mengabaikan kepada waktu subuh, kan waktu subuh waktu berharga. Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, tanya kepada penduduk bumi, hal min mustaghfir, adakah di antara kamu yang nak mohon ampun, aku akan ampunkan dosa dia? Adakah di antara kamu yang ada hajat, aku nak perkenankan hajat dia? Jadi Allah SWT Muhammad yang kita abaikan pada waktu tersebut. Kata syekh kita pernah katalah, jadi Allah Subhanahu wa taala tanya dia, adakah kamu ada hajat, aku nak tunaikan hajat dia? Adakah kamu ada permintaan? Adakah kamu nak mohonkan ampun, aku nak kabul, aku nak ampunkan dosa dia? Allah Subhanahu wa taala menawarkan keampunan, permintaan dan segala-galanya kepada hamba-hambanya. Kalaulah kita tak sahut seruan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba yang sombong. Kita adalah hamba yang sombong. Orang yang nak tawarkan, contoh orang nak tawarkan kita, siapa nak BMW mai kat Surang? Siapa nak BMW mai kat Surang? Tapi dia dengar, oh BMW ke? Dia buat relax. Baik ni. Dua pondok tu tak pi pun, tak mai pun. Ni adalah main sombong, belagak. Faham? Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Dia menawarkan segala-galanya kepada kita. Waktu subuh kita kena bangun. Kena bangun diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang dipermudahkan bangun pada waktu subuh, Allah nakkan kebaikan kepada dia, Allah cinta kepada dia. Faham? Tanda Allah cinta kepada dia. Baik. Dulu pernah Allah SWT ceritakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di zaman para salafus salih, seseorang tuan memiliki hamba sahaya. Hamba sahaya ni, dia dengar hamba sahaya dia bangun pada waktu pagi. Hamba sahaya dia doa, ya Rabb, bihaqqika hubbika li faghfirli. Wahai Allah, dengan berkat cintamu kepada aku, ampunkan aku ya Allah. Doa hamba tu, wahai Allah, dengan berkat cintamu kepada aku, ampunkan aku. Ini doa dia. Doa tak habis-habis, sehinggalah tuan dia jumpa kepada hamba dia. Dia kata, aku nak tanya kamu, kenapakah kamu doa, wahai Allah, dengan berkat cintamu ampunkan aku? Kamu sepatutnya mengatakan, ya Allah, dengan berkat cintaku kepadamu ampunkan aku. Faham tak ni? Faham tak? Faham tak ni? Kamu kena katakan, ya Allah, dengan berkat cintaku kepadamu ampunkan aku. Kenapakah kamu katakan dengan berkat cintamu ya Allah, apa dah? Ampunkan aku. Hamba dia menjawab, wahai tuanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah Allah tak cinta kepada aku tak diizinkan bangun pada waktu malam. Demikian disebabkan dia cinta kepada akulah aku boleh bangun pada waktu malam. Jadi syukur kalau kita boleh bangun pada waktu malam. Syukur, syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syukur. Tapi kalau tak dibangunkan pada waktu malam, takut-takut apa? Allah tak suka kepada kita. Faham? Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi orang-orang soleh
Pada waktu tu apa yang dia buat? Allah Subhanahu wa taala puji orang pada waktu sahur memohonkan istighfar kepada Allah, wa bil asharihum yastaghfirun. Orang soleh itu ketika mana waktu sahur, waktu pagi, apakah yang mereka lakukan? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kekasih dia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi Allah Taala Ahmad begitu juga pernah diceritakan oleh Habib Umar bin Hafiz. Seseorang di zaman Bani Israel banyak melakukan maksiat, banyak maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata, aku banyak melakukan maksiat tetapi Allah Subhanahu wa taala tak memberikan bala kepada aku. Aku banyak melakukan maksiat tetapi Allah tak menurunkan bala kepada aku pun, dia kata. Dia kata macam tu. Waktu tu sampai pengkhabaran ini kepada Nabi Allah Musa, kata silap, ataupun Nabi pada zaman tersebut. Waktu tu Allah berikan serta-merta wahyu kepada Nabi pada zaman tersebut. Allah suruh Nabi tersebut tanya kepada orang yang mengatakan sedemikian. Wahai Nabiku, katakan kepada orang tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah katakan kepada orang tersebut bahwasanya aku telah berikan hukuman yang tersembunyi kepada dia. Sesungguhnya aku telah memberikan hukuman yang tersembunyi kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuba tanya dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah dia mudah bangun pada waktu malam? Ataupun kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah mencabut kepada dia kelezatan dalam melakukan ibadah kepada aku? Jadi jaga-jaga orang yang melakukan ibadah kepada Allah tak merasa lazat. Takut-takut sebab apa? Disebabkan dosa yang kita lakukan. Orang-orang soleh melakukan ibadah mereka merasa lazat, mereka seronok dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu disebutkan di tarikh seorang habib yang bernama Syekh Muhammad Jamalul Lail. Syekh Muhammad Jamalul Lail. Nama dia Muhammad Jamalul Lail, maksudnya apa makna Jamal? Cantik. Jamalul Lail, kecantikan pada waktu malam. Itu gelaran dia. Jadi yang kita dengar kan, ada kawan-kawan kita nama apa? Sayyid ataupun Syarifah, daripada apa? Keturunan Syarifah Jamalul Lail, daripada keturunan Syekh ni lah, Syekh Muhammad Jamalul Lail. Kan? Tahu tak? Baik. Ala kulli hal, sebab apakah dinamakan sebagai Syekh Jamalul Lail? Syekh Muhammad Jamalul Lail, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu dia ini, Allahumma salli ala sayyidina, kelezatan dia apa dia? Kelezatan dia adalah membaca Al-Quran. Kelezatan dia membaca Al-Quran. Kalau kelezatan kita apa dia? Kita boleh sebut, aku suka apa? Cakotiao, aku suka KFC, suka McDonald. Tapi kelezatan Syekh Muhammad Jamalul Lail apa dia? Membaca Al-Quran. Sehingga kata Syekh Muhammad Jamalul Lail, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, dia ini baca Al-Quran begitu manis, dia kata seolah-olah dia merasakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, madu berada di mulut dia. Manis baca Al-Quran sehingga rasa madu, sehingga rasa madu. Sehingga dia kata, aku takut, dia kata, berpuasa pada siang hari. Aku takut kalau aku berpuasa batal sembahyang, bangkai buat puasa aku, sebabkan kemanisan yang aku rasa di mulut aku. Tengok orang soleh merasa lazat melakukan ibadah kepada Allah. Kalau lah kita tak lazat melakukan ibadah kepada Allah, zikir malas. Orang suruh zikir tak mau zikir. Dia tegak dah zikir, tak mau zikir. Sebab apa? Tak suka tu. Orang kalau suka ni tak suruh dia buat dah. Dia tak betul. Contoh, antum suka main PUBG, antum suka main PUBG, suka main game lah apalah. Game tu mak kena suruh adik kena main game ni deh. Begini padu deh. Ataupun ayah dia kata, "Weh anak-anak, mari semua, jom kita main game sama-sama." Oh, dia anak ayah mai ajak pula. Ni ayah kalian punya. Ala kulli hal, benda yang kita suka tak perlu suruh, kita akan buat sendiri. Kita tak betul? Jadi kalau lah antum suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak perlu suruh, ustaz tak perlu suruh, abang-abang tak perlu suruh, MPP tak perlu suruh, antum boleh buat sendiri kalau antum suka.
Didik diri kita untuk lazat melakukan ibadah kepada Allah. Didik diri kita untuk lazat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak lazat melakukan ibadah kepada Allah sekarang, di sekolah tak lazat juga, tempat yang mulia tak lazat juga buat baik. Dekat rumah tu masa tu lazat dah buat baik. Lagi-lagi tak lazat melakukan kebaikan. Takut-takut je duduk balik rumah, lagi buruk lagi apa yang berlaku kepada antum. Na'udzubillah min dzalik. Cipta kelezatan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di pagi yang mulia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pagi Jumaat yang mulia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, inna min khairi ayyamikum yaumul jum'ah, sesungguhnya hari yang terbaik kepada kamu adalah hari Jumaat, kata Rasulullah. Sesungguhnya hari yang terbaik kepada kamu hari Jumaat. Fa akthirus salata alayya, maka perbanyakkan selawat kepada aku, kata Nabi SAW. Nabi suruh perbanyakkan. Nabi bukan suruh selawat, Nabi suruh perbanyakkan. Perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum tablughuni, kata Rasulullah, haitsu kuntum. Sesungguhnya selawat kamu kepada aku akan disampaikan kepada aku, kata Rasulullah. Sesungguhnya selawat kamu kepada aku akan disampaikan kepada aku di mana sahaja kamu berada. Kamu duduk di pokok macang ke? Kamu duduk di mana? Kamu duduk di Thailand ke? Bangladesh ke? Hindu ke? Kamu duduk dalam tanah sekalipun, selawat kepada Nabi, Nabi disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istimewanya hari Jumaat ini, sebut selawat kepada Nabi sampai direct terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nama kita kepada Nabi, sampai juga muka kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada setiap orang mai kat kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sihat ke? Dia mai lagi, Assalamualaikum, dia gerak mai kita. Kalau dia masih lalu kepada kita, kita kenal dah, kita akan kenal dia. Orang macam ni kita nak hampakan dia ke? Kita tak akan hampakan dia sebab dia adalah orang yang kita kenal. Kita kena bagi jadi kita adalah orang yang Nabi kenal. Kita adalah orang yang Nabi kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi selawat kita pada hari-hari lain, hari Sabtu, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, selawat pada 6 hari ini disampaikan juga kepada Nabi Muhammad, tetapi tak direct terus melalui malaikat yang disebutkan sebagai malaikat sayyahin. Malaikat sayyahin ni adalah malaikat yang mencari majlis ilmu. Malaikat sayyahin juga terbang di langit, dia cari siapakah orang yang menyebutkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil selawat orang tersebut, dihantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, fa inna salatakum alayya tablughuni, sesungguhnya selawat kamu kepada aku disampaikan kepada aku di mana sahaja kamu berada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami nak disampaikan kepada kamu? Wa qad arimti, sedangkan nanti ini kamu akan dimakan oleh tanah. Kamu akan dimakan tanah, wahai Rasulullah. Macam mana selawat kami akan disampaikan kepada kamu? Faham tak? Kalau Nabi mati nanti, sahabat kata, kalau Nabi mati nanti, Nabi akan dimakan tanah. Macam bagaimana mungkin selawat kami disampaikan kepada kamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi an yakula jasadil anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk makan jasadnya para anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk makan jasad para anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi adalah Habibullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk makan jasad para anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena perbanyakkan menyebutkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara selawat, jadi antum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad paling kurang kita kat sini, Syekh kita suruh berapa ribu kali? 1000 kali kan? 1000 kali. 1000 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 1000 kali selawat. Baik. Di sana paling kurang yang Nabi sebut golongan yang layak mendapat syafaat Nabi. Apa dia?
Nabi kata, sesiapa yang berselawat kepada aku hina yusbih, ketika waktu sesiapa yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah, pada waktu pagi sebanyak 10 kali. Pagi 10 kali. Kemudian dia berselawat kepada sesiapa yang berselawat kepada aku pada waktu petang sebanyak 10 kali. Pagi 10, petang 10. Kata Nabi SAW, wajib lahu syafaati. Ini adalah golongan yang diwajibkan mendapat syafaat aku, kata Rasulullah SAW. 20 kali sehari, pagi 10, petang 10. Wajib tu Nabi kata. Nabi kata wajib. Ni janji daripada Nabi SAW. Janji Nabi, adik-adik semua. Janji Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi SAW itu adalah as-sadiqul masduq, seorang yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam yang tidak dusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak mencakap melalui hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi ucapkan, yang Nabi tuturkan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirwatin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Jadi yang mengajarkan Nabi adalah malaikat Jibril. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pagi Jumaat jangan kita sia-siakan, perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada hari Jumaat yang mulia ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pastikan ketika kita nak pergi Jumaat lagi, kita pakai warna putih. Jangan ada seorang pun di antara kita yang pakai warna hitam, pakai warna-warna lain. Ustaz sebelum ni Allahumma salli ala sayyidina, ada juga kita pakai baju-baju lain. Tapi bila mana kita pergi, bila mana kita dengar hadis Nabi SAW, Nabi tak pakai warna, Nabi suka pakai warna putih pergi Jumaat. Lepas tu kita pergi pula ke Tarim, ke Hadramaut, tengok penduduk sana hari Jumaat putih semua masjid. Masjid semua putih. Baju warna kita boleh bilang berapa orang saja, dalam berapa puluh orang lah. Sikit lah, 10 orang, 20 orang gitu lah. Tak ramai pun. Semua hantu pergi masjid semua wajib warna putih. Bahkan Habib Umar bin Hafiz, Allahumma salli ala sayyidina Ahmad, ustaz dulu, waktu hari nak balik ke Malaysia lah. Waktu tu kita ikut di mana tempat Habib Umar baca khutbah. Kita ikut di mana tempat Habib Umar baca khutbah. Pergi tempat tu Habib Umar baca khutbah. Waktu Habib Umar nak balik, kita tengok, kita tak perasan pun. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Ahmad, kita suruh kawan kita tak gamak lah, kita dengan Habib Umar, kita buat, kita nak salam, suruh kawan kita tak gamak. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Ahmad, ala kulli hal. Bila kita tak perasan lagi, bila kita tengok balik gambar tu, waktu tu mesti sejuk mesti sejuk. Kita tengok Allah SWT begitu Habib Umar ataupun para habaib ini, cucu Rasulullah SAW, begitu mempraktikkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Apakah yang mereka amalkan, apakah yang mereka praktikkan? Hari Jumaat memakai pakaian berwarna putih, baju jubah Habib putih, baju jubah belah warna putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Allah SWT dulu mesti sejuk, jubah, dia pakai Habib pakai jubah ni lah. Kalau bahasa Yaman dia baca ni kata qamis. Kalau macam kita ni orang Melayu sebagai Haramain asal mana ni disebut sebagai qamis. Kalau Yaman kata gamis. Apa dia? Ga. Qaf dia ubah kepada ga, gamis. Gamis. Tetapi kalau macam ni baru pakai jubah. Macam ni baru panggil jubah. Baik. Ala kulli hal. Jadi Habib Umar dia pakai gamis. Sebelum dia pakai jubah, dia pakai baju macam ni. Baju macam ni lah, baju Melayu. Dia pakai baju kan. Warna putih juga. Lepas tu baru pakai jubah. Warna putih, baju putih, kopiah putih, serban putih pun kan, serban putih. Kemudian lebih takjub lagi, kasut putih. Kasut putih yang kita bayangkan kasut sekolah. Tak. Ada kasut krok tu, macam kasut sak pakai tu kan. Ada kadang-kadang sak pakai tu. Lebih kurang macam tu. Warna putih, cantik kasut tu, warna putih. Warna putih. Kasut putih. Lebih daripada tu, tungkat warna putih. Tungkat warna apa? Kalau tengok gambar, kalau anda tengok di profil Facebook Ustaz, nanti yang dalam ni dia buka tu nanti. Baik. Ada profil Facebook Ustaz, anda tengok. Tu hari Jumaat tu kita tergambar Habib Umar tu. Jadi tungkat warna putih semua tungkat. Tungkat warna putih. Lebih daripada tu, cincin putih adik-adik semua. Cincin putih.
Nabi kata apa? Begitu mempraktikkan hadis Nabi SAW. Sebab apakah mudah mempraktikkan hadis Nabi SAW? Sebab cinta. Seseorang akan mudah mengikuti seseorang sebab cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak cinta, suruh pilih turun mana pun, balik rumah tak pakai cara Nabi juga, pakai cara orang bukan Islam. Kalau tak cinta, sekadar tak cinta sungguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta, duduk seorang-seorang boleh ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni. Cek betul-betul kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum nak balik rumah, nak tak berapa lama balik rumah. Pastikan sebelum balik dah penuh dah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah penuh dah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramal setiap yang kita amal, niat aku beramal ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi buat. Kerana Nabi buat. Nak minum. Nak minum kadang-kadang kita kena tengok awak minum diri ni, awak minum diri. Kadang-kadang orang sama juga minum diri. Dia sedap dah, dia tahu. Ustaz tengok dah, orang ramai orang. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau dia cinta kepada Nabi, macam mana? Kalau dia nak minum diri, tak ada orang ni. Dia nak minum diri, tak ada orang. Dia teringat macam mana? Allah, Nabi tak minum diri. Walaupun duduk seorang-seorang, ni orang yang berakhlak, orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena hidupkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira di sekolah ataupun balik rumah. Atau balik rumah nanti, Allah SWT pastikan pakai kopiah. Malu ke pakai kopiah? Jangan malu. Jangan malu pakai benda yang mulia ni. Jangan malu pakai sunnah yang mulia ini. Zaman sekarang orang malu pakai kopiah, malu nak pakai jubah, malu nak tampilkan akhlak yang mulia Nabi Muhammad, malu. Tetapi menampilkan pakaian barat tak malu. Sedangkan hak tu lah kena malu. Tu pakaian yang Nabi tak suka. Faham? Tu pakaian yang Nabi tak pakai. Tu yang kita kena malu kalau kita buat macam tu. Faham tak faham? Jadi tu yang kena malu. Tapi kita terkalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan malu pakai kopiah. Jangan malu pakai kopiah, jangan malu pakai jubah, jangan malu pakai ridha, pergi mana-mana pakai ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi penuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah keluar Ramadan dalam hati tidak ada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan sebelum keluar Ramadan hati dah penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ukur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi cinta ataupun tidak kepada kita, ukur diri kita dulu. Kita cinta kepada Nabi tak? Kalau kita cinta kepada Nabi, Nabi cinta kepada kita. Allahumma salli. Sebab tu ulama pernah mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu jangan menanyakan tentang cinta seseorang kepada kamu. Kata ulama, kamu jangan bertanya tentang cinta seseorang kepada kamu. Cukuplah kamu bertanya bagaimana kecintaan kamu kepada dia. Faham? Faham ni? Kalau kita cinta kepada dia, contoh kalau kita cinta kepada dia, dia cinta kepada kita juga. Cinta kepada kita juga kerana hati akan bertemu dengan hati. Cinta akan bertemu dengan cinta. Faham? Tetapi kalau kita sendiri tak cinta kepada kawan-kawan kita pun, tak cinta pun, jangan harap kawan kita nak cinta kepada kita. Jangan harap kawan kita nak cinta kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Perbanyakkan selawat, perbanyakkan surut Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama-lama Allah akan berikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kemudian macam mana? Cara yang paling kuat sekali kata ulama, memberi bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah ittiba', adalah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang paling kuat. Cara yang paling kuat. Kadang sekadar mengaku, aku cinta Nabi. Aku cinta Nabi, aku rasul, cinta Nabi, aku rindu Nabi. Itu tak menjadi dalil. Dalil yang paling kuat ataupun bukti yang paling kuat adalah ikut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah, betul? Yaghfir lakum dhunubakum.
Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, katakan kepada umatmu, wahai Rasulullah, katakan kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka, kalaulah mereka cinta kepada Allah, kalaulah mereka umat-umat yang kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, iaitu Rasulullah. Bila mana kamu ikuti aku, kamu ikuti sunnah aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kamu mengikuti aku, ikuti sunnah aku, pasti kamu akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta daripada Allah itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengikut kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ataupun ikutnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Allah cinta kepada kita, kita ikut Nabi. Bila Allah cinta kepada kita, bila mana Allah cinta, Allah sebut apa? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Bila kita ikut Nabi, bila mana Allah cinta, Allah akan ampun kita. Tetapi kalau kita tak ikut Nabi, Allah cinta? Allah tak cinta. Jangan, kalau Allah tak cinta, jangan harap nak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kita nak jadi kekasih Allah ni? Banyak ikut Nabi Muhammad. Macam mana nak jadi wali Allah ni? Nak jadi wali, nak jadi orang hebat, nak jadi orang yang mulia di sisi Allah, macam mana? Ikuti Nabi Muhammad, tak ada yang lain. Tak ada yang lain, tak ada yang lain. Faham? Tak ada yang lain. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang muliakan orang lain. Kita kena muliakan orang lain. Nabi seseorang yang berakhlak, tak pandang remeh kepada orang lain. Bahkan Nabi memuliakan orang lain. Pernah diceritakan Syekh kita, Allah SWT, seorang yang gila datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak jumpa kamu di pinggir jalan tu, wahai Rasulullah. Sagi, aku nak jumpa kamu di pinggir jalan. Dia kata dekat Nabi. Nabi pilih angkut panggilan orang gila tersebut, sedangkan dia gila. Nabi pergi juga. Ni Nabi SAW. Kalau kita macam mana? Oh gila lah, dia gila, dia suruh pergi sana, biar pergi ke hang, pergi ya, kau hang. Ni kalau kita. Nabi SAW adalah insan yang mulia. Kita kena ikut akhlak Nabi SAW. Nabi tak maki orang, kita jangan maki orang. Nabi SAW, Allah selamat waktu bulan Ramadan, kana ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, kata ada hadis, ada hadis sebut. Nabi SAW adalah insan yang dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi SAW itu terlebih dermawan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Lah disebut dalam Ramadan ini Nabi begitu pemurahnya, seperti tiupan angin, karihil mursalah, seperti tiupan angin. Angin kalau dia bulat tiup kan, ribut main. Agak berhenti tak? Tak berhenti lambat. Nabi SAW bila mana masuk bulan Ramadan, macam tu kedermawaan Nabi SAW. Kena ikut Nabi. Kena ikut Nabi SAW. Jangan ada satu hari dalam Ramadan tak sedekah. Sedangkan bulan ini sedekah berganda-ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid kita boleh sedekah, anak tahfiz kita boleh sedekah, anak yatim kita boleh sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak jalan-jalan tu kita boleh sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bulan Ramadan kita kena perbanyakkan sedekah. Nabi SAW tak tinggal sedekah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutkan Allah setiap hari kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam disebut akan turun dua malaikat. Bila mana naik matahari akan turun dua malaikat. Turun malaikat pertama, dia doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai, yang kedua mengatakan, malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat kedua sebut. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina, bila mana naiknya matahari akan turun dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan, wahai Allah yang berinfak pada pagi ini, gantikan harta dia. Gantikan harta dia. Yang infak pada pagi ini, gantikan harta dia. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, malaikat yang kedua.
Wahai Allah, yang tak mau infak pada pagi ni, engkau stopkan harta dia, engkau pupuskan harta dia, engkau hilangkan harta dia, kata malaikat yang kedua. Kita nak pilih yang mana? Sedekah adik-adik tak perlu RM1, tak perlu RM10, cukup sekupang bagi sedekah lah. Antum dia tu tak banyak sedekah sekupang, bagi kat jiran antum. Kan antum kat katil sebelah-sebelah kan, bagi. Ha ni sekupang. Jadi sekupang. Kan sekupang tak ada kot. Ada tak sekupang? Ha? Sekupang ada, kan tak ada kot, bagi sekupang cukup. Nampak kata apa? Walaupun tak ada duit, bagi juga apa yang kita ada. Faham? Akan mendapat doa malaikat. Dapat doa malaikat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang Allah nak bagi dia jadi kaya, pada waktu bagi dia akan sedekah. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, syekh kita ataupun para guru yang lain, depa Allahumma salli ala Muhammad, depa apa? Allahumma salli ala Muhammad mempromosikan sedekah subuh kan, sedekah subuh. Ikutlah sedekah mana pun. Masjid ke. Sekarang ni mudah boleh transfer, duduk di rumah, duduk di bilik. Di mana sekali pun atau boleh transfer ke mana-mana saja. Faham? Sedekah subuh. Faham? Tu kepentingannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang bersedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanqusu mal min sedekah. Tidak akan berkurang, kata Rasulullah, harta yang dinafkahi. Nabi sebut bang, tidak akan berkurang harta yang dinafkahi. Bal yazdad akan bertambah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang bertambah, Nabi sebut dah, tak berkurang, bahkan akan bertambah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di zaman salafus terdahulu, seseorang yang susah, dia susah orang ni, susah. Gerak-gerak orang tidur, gerak-gerak tidur. Ada yang tidur, ramai yang tidur. Boy, bangun mulai depan ni. Mulai 1000 rakaat kot. Baik. Sikit-sikit Nabi dah sikit ni. Okey. Di zaman dulu ada seorang yang soleh ni, kerja dia adalah menjual kapas, kabu lah daripada pantai tu, kabu kan. Dia jual kabu. Jadi di pasar dia jual kabu. Setiap hari keuntungan dia adalah 1 dinar, 1 dirham. 1 dirham. Keuntungan 1 dirham. 1 dirham bersamaan berapa ringgit? 30 lebih ha? Betul? 1 dirham. Adik Adam kata 30 lebih. Tak apalah. Betul tak betul tu? Tu adik daripada dia lah. Okey. Jadi keuntungan daripada menjual kabu tersebut sebagai apa? 1 dirham. 1 dirham. 1 dirham, apakah yang dia buat? 1 dirham yang dia bawa balik tu, setengah daripada 1 dirham, 0.5 daripada 1 dirham tu dia sedekahkan kepada orang lain. Setengah lagi dia beli makanan-makanan untuk dimakan dengan keluarga dan isteri dia kat rumah. Walaupun keuntungan sikit, tapi macam tu cara dia buat. Setengah sedekah, setengah ambil dia untuk beli makanan. Setiap hari macam tu, buat sampai bertahun tu. Satu hari Allah saja cerita, satu hari dah sedekah kepada orang setengah daripada 1 dirham. Setengah lagi, satu hari ketika dia tengok, dia berjalan balik rumah, dia tengok ada orang tengah berkelahi. Beletak sana sini. Peniaga dengan pembeli. Peniaga ni beletak marah kepada pembeli. Pembeli pula marah kepada peniaga. Marah. Allah SWT. Jadi dia ni orang soleh. Dia tanya, hai, kenapa bisi-bisi ni? Kenapa siapa ni? Jadi penjual bagi tahu, kalau kamu nak tahu, ni orang ni, dia ni ambil barang aku tak mau bayar. Ambil barang aku tak mau bayar. Tak mau bayar. Jadi Allah SWT, kawan yang baik ni, dia kata, kalau tak apalah, kamu selesaikan dia, tak apalah. Sekarang ni kita diam, sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak apalah, apa yang dia ambil, apa yang dia ambil aku yang bayar. Jadi dia ambil setengah dirham, diberikan kepada penjual. Amallah, tak berlaku bergaduhan, orang tu pun balik. Ketika balik rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balik rumah, isteri dia tanya, hai abang, tak balik barang kah? Tak balik makanan kah? Tak balik ikan kah? Tak balik apa-apa kah? Kata, nak balik apa? Dia kata, dia pun cerita apa yang berlaku.
Tadi ni jumpa satu persatu, jumpa orang berkelai, kemudian dia bagi duit pula. Tak apalah, isteri dia pun baik juga, isteri yang solehah, sabar. Oh ya ke, oh baguslah macam tu, kamu telah memberikan keamanan kepada dua orang yang berkelahi. Tak apalah abang, tak apa, sabar kita, syukur, sabar, relax. Isteri yang solehah. Kalau isteri sekarang macam mana? Abang sebagai contoh, tahu dah kita tak ada duit, budak belecak, pak belecak, kita ada duit macam mana? Budak dia belecak tak mau. Ni isteri sekarang, ala kulli hal, ada hikmah juga isteri suka belecak, bagus juga. Semua ada hikmah. Belecak ada hikmah, tak ada belecak tak ada hikmah. Belecak apakah hikmah belecak? Dengar, sabar, dapat pahala. Dengar, sabar, boleh jadi wali. Faham? Baik, ala kulli hal, belecak kata belecak, ala kulli hal, Allah SWT selamat. Dia bagi tahu, Allah SWT selamat, hari ni tak balik apa-apa hari ni. Abang dah pun relax lah. Tak balik apa-apa hari ni, tak balik apa-apa. Kerana dia beritahu kata dia berkelahi. Isteri dia pun, oh ya kau, bagi dia cerita bang, tak apalah, syukur, tak apalah, kita tak makan hari ni, tak apa. Isteri yang solehah. Faham? Kita tak mudah no, antum dapat isteri macam ni tak mudah sebenarnya, tak mudah. Faham? Tak mudah dapat isteri macam ni. Antum kena bina kesolehan antum untuk dapatkan isteri yang solehah. Faham tak faham? Okey, baik. Kemudian jangan ada sembang. Tu gerak ada sembang tu. Jangan ada sembang. Okey. Kemudian ni sambungan dia tak? Ha? Okey. Sambungan dia Allah SWT. Okey, baik. Sambungan dia, jadi dia nak beri makanan juga kepada ahli keluarga dia. Dia pun ambil dah kabu-kabu yang berbaki yang di tanah, yang di rumah dia ambil. Sudah tentulah yang tersisa itu adalah yang tak elok, yang buruk, yang tersisa tu. Dia pun tak apalah, sebabkan nak beli makanan, ambil hak tersisa tersebut, pergi kat pekan, jual kat pekan. Tiba-tiba ada orang beli ya, disebabkan buruk tak ada orang beli. Tak ada orang beli. Tinggal tu lah untuk makan, tak ada duit. Tapi orang soleh tak curi duit orang. Orang soleh tak curi duit orang. Orang sekarang kata ada duit, habis. Jaga kita. Jadi macam ni keadaan dia, tak ada duit, ambil apa yang ada, jual di pasar. Tak ada orang beli, tak ada rezeki hari ni. Dia pun balik rumah. Balik begitu hampa sedih. Kalau kita ada balik rumah, ada juga makan apa yang kita nak makan. Balik kurang pada dalam peti ais ada. Apa nak goreng balik kurang. Pernah kita balik rumah apa peti ais kosong, ada tak? Balik rumah peti ais kosong. Angkat tangan siapa pernah jadi. Melainkan balik rumah tu peti ais baru beli tak apa. Balik rumah peti ais baru beli nak rumah. Faham? Selalunya balik rumah peti ais ada atas penuh, bawah penuh. Selalunya. Tak Abang Syah? Tak? Ni orang dulu orang soleh, apa tak ada, apa ayat tu je ada, peti ais apa atas lagi nak ada, TV apa atas lagi nak ada, phone pun tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian Allah SWT baik. Kemudian Allah SWT ada Sayyidina Ahmad. Tak ada orang beli, balik begitu hampa, balik pelan, balik sedih. Kalau kita balik sedih kan, makan apa ni, isteri ku nak makan, kesiannya anak-anak aku nak makan, balik sedih. Tiba-tiba dia tengok di sebelah di dalam perjalanan nak balik, dia tengok ada kawan tu menegak ikan. Tak laku juga ikannya, ikan buruk tak laku. Dia berkata kepada peniaga ikan tu, dia kata, "Hai," dia kata, kalau saya membeli ikan kamu dengan kabu yang aku ada ni, boleh tak?" Dia kata, "Kamu boleh guna kabu ini untuk kamu jual, nanti kamu dapat duit, kamu boleh makan. Ikan buruk ni biar saya makan, tak ada masalah." Dia kata, saya nak makan, saya nak ada isteri. Faham tak? Dia berjual beli dengan kabu yang dia ada. Peniaga tu kata, "Okey, tak ada masalah, boleh. Ambillah ikan aku, main kabu kamu." Terhasil jual beli, balik rumah. Ketika balik rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjang ini. Tak apa orang panjang ni? Antum letih bawah ngantuk wah. Okey. Balik rumah. Ketika balik rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia potong. Belah ikan nak potong, kan? Siang dulu bukan makan itu lah. Potong dulu, bersiang dulu, sisik-sisik buang. Ada aku lihat waktu potong, apa yang terjadi? Ada mutiara, ada belian dalam tu. Ada belian dalam tu. Isteri
Suami terkejut, ada berlian, ada permata dalam ni, ada dalam pokok ikan. Tu terkejut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata, ini adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kalau macam tu, jom kita jual, kita nampak ni tak makan nasi ni. Dia pun pergi tempat gadaian. Pergi ke tempat gadaian. Jadi ketika pergi ke tempat gadaian, Allah SWT dia kata, ni kami ada permata ni, dia kata, berapakah kamu boleh bagi kalau dengan permata ni? Orang tu kata, peniaga tu kata, subhanallah, daripada mana kamu dapat ni? Allah SWT Muhammad, kamu dapat mana ni? Dia kata, aku hanya mampu memberi permata atau pembelian kamu ini sebanyak 40,000 dirham. 40,000 dirham. Aku mampu membeli permata kamu sebanyak 40,000 dirham. Tetapi kamu jangan beri kat aku, kamu jangan jual kat aku. Kamu kena pergi kepada peniaga satu lagi yang dia lebih kaya. Dia lebih kaya daripada aku, kamu pergi gadai kat dia. Pergi gadai kat dia. Tengok. Allah SWT. Ni orang yang soleh, diberikan kemudahan, rezeki yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah SWT Muhammad, jadi Dahabak kata begitu baik Allah SWT, orang tak tipu dia. Kalau lah peniaga tu nak tipu dia, boleh tak? Boleh. Dia tengok orang ni pakai botol elok, pakai boleh lebih kurang, dia boleh kata, oh ni batu biasa, ni guli biasa. Dia boleh kata itu. Tapi disebabkan dia seorang yang ikhlas, seorang yang soleh, seorang yang berdekat diri kepada Allah, suka bersedekah, Allah jaga kawan ni. Dia kata, aku hanya mampu membeli 40,000 dirham. Kamu kena pergi ke tempat satu lagi, dia adalah lebih kaya daripada aku. Kawan ni pun jalan tempat sekian-sekian tepi, sampai tempat tu. Dia kata, aku ada mutiara. Dia kata, apakah kamu boleh bagi kepada aku? Dia kata, kamu dapat mana ni? Dia kata, Allah SWT, mutiara yang begitu cantik ni. Aku mampu membeli mutiara kamu sebanyak 80,000 dirham. Bayangkan daripada 1 dirham ke 80,000. 80,000 nah. 80,000 dirham. 80,000 dirham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, kamu jangan jual kat aku. Kamu kena pergi sebab satu lagi. Oh ni peniaga baik juga ni. Peniaga semua jujur-jujur semua. Kenal kat dah peniaga semua baik-baik. Kalau kita macam mana? Peniaga nampak pakai dia pakai kasut pun tu dia. Kasut mixta pun tu dia. Koyak peniaga kat sini. Bubuh pun bubuh stapler lah kasut. Dia boleh kata, oh ni gudi biasa ni. Ada harga kan ni? Tapi disebabkan dia orang yang jujur kepada Allah, seorang yang benar kepada Allah, orang tak boleh tipu dia. Dia kata, aku hanya mampu membeli 80,000 dirham. Kamu kena pergi tempat satu lagi, dia lebih kaya daripada aku. Pergi tempat tu lagi. Dia pun pergi lagi. Jalan lagi. Seronok kan, kalau kita berbunga hati, seronok gila kan. Balik kali kaya tu ni. Balik ni nak beli apa? BMW, nak beli Mercedes. Waktu tu tak fikir nak beli gerek tu. Waktu tu tak fikir nak beli gerek. Fikir nak beli gerek tu. Tak fikir beli gerek lah. Fikir beli seroda. Lagi-lagi tak fikir. Fikir beli apa? Beli kereta, beli rumah, beli apa lagi? Beli tu. Malah kata kan. Macam-macam dia beli. Kalau kita lah. Kawan ni Allah SWT Rahmat. Pergi tempat tu lagi. Allah SWT Rahmat pergi tempat tu lagi. Jumpa peniaga tu. Ketika jumpa Allah SWT, dia kata, subhanallah, pembelian kamu, mutiara kamu cantik. Dia kata, Allah SWT Muhammad, cantik mutiara kamu. Aku mampu membelinya sebanyak 120,000 dirham. 120,000 dirham. Tak apalah, dia pun jual kepada, dia pun Allah SWT jual mutiara ataupun belian tersebut kepada peniaga tersebut. Dia balik duit sebanyak 120,000 dirham. Beli rumah banyak ni. 120,000 dirham sama dengan apa? Saya kita kira sekarang, duit sekarang kan. Tadi Adam kata apa tadi? 30 apa? 38 kali 120,000 bersamaan. Weh, banyak Ustaz tak dibaca macam ni. Tak dibaca Ustaz ni. Apa 1 2 3. 4 juta ke apa? Banyak sangat. Tak boleh dibaca sangat ni. Faham? Baik. Ala kulli hal, ni 4 juta ke apa ni? Nanti dah live komen nanti. Ala kulli hal, Allah SWT Muhammad. Baik. Oh, balik duit banyak banyak duit. Daripada jadi orang susah jadi orang kaya ni.
jutawan tu balik rumah. Ketika balik rumah, Mama Sa'ad balik seronok ni. Kalau kita balik rumah dengan contoh dapat duit banyak, kan, dapat duit banyak ataupun dapat apa-apa kurniaan daripada kita sebagai contoh. Tak sabar contoh kamu ayah, tak sabar. Balik rumah cerita tu kadang-kadang balik lari. Balik lari, lari. Tak sabar cerita kamu, "Mak ada dapat A, mak." Sebagai contoh, kan? Seronok tak? Hak ni bukan dapat A. Dapat duit jadi jutawan tu. Tak sabar balik jumpa isteri. Tak tahu dah lari ke macam mana. Jalan balik rumah. Ketika jalan balik rumah, Allahumma salli ala sayyidina jalan balik rumah. Sampai ke rumah, Allahumma salli sama dia kata, "Abang balik duit sebanyak 120,000 dirham." Seronok sama isteri, seronok. Seronok Allahumma salli sama. Kemudian waktu tu mai peminta sedekah waktu tu. Dia tak kata Allah, mai peminta sedekah. Mai minta sedekah 2 orang. Kami tak ada duit, minta sedekah boleh. Lalu dia mesyuarat dengan isteri dia. Kita ni duit kita banyak sangat ni, kaya sangat ni. Kalau macam tu kita bagi kepada orang minta sedekah ni, kesian dia tak ada duit. Kalau tu kita bagi dekat dia setengah daripada ni. Setengah apa? 60,000 dirham. Diberikan kepada orang minta sedekah. Ni orang ni tak takut miskin dia ni, tak takut miskin. Tak takut miskin. Bahkan tak tamak dengan keduniaan. Harta kita, apa yang kita nafkahi, tu harta kita sebenar. Apa yang kita ada, 10,000, 20,000, 100,000, itu hanyalah transit pada kita saja. Adakah harta kita di akhirat? Bukan harta kita di akhirat. Harta kita di akhirat kita nafkahkan apa yang kita sedekahkan kepada orang lain. Bila kita sedekah kepada orang lain, automatik harta tersebut sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat, dia bagi setengah kekayaan dia kepada orang tersebut. Tak pikat banyak lah. Kalau kita banyak macam mana? RM10, RM100 mungkin kot. Tapi ni orang soleh, tak mau dah dunia, faham? Dunia dah nak bagi ke orang lain pula, bagi setengah kekayaan dia. Bagi. Banyak adik, banyak. Banyak sangat. 60,000 dirham. Didik dulu. Kalau duit sekarang banyak dah, duit dulu lagi banyak. Kalau jutawan jugalah. Jadi 60,000 dirham bagi kepada orang miskin ni. Orang miskin ketika ambil duit tu, jalan ke depan, ketuk pintu balik, "Assalamualaikum." Jalan ke depan, ketuk pintu balik. Dia kata apa? "Assalamualaikum," dia kata. Dia minta maaf, dia kata, "Sebenarnya saya bukanlah manusia, saya adalah malaikat Allah. Allah utuskan saya untuk menguji keimanan kamu. Sekarang ambillah balik duit ini, 60,000 dirham kepada kamu." Ni orang yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Ahmad. Hebat Allahumma salli. Hebat ni. Antum kena Allahumma salli ala sayyidina Ahmad, kena jadi macam ni. Kita kena jadi macam ni. Ustaz kena jadi macam tu juga. Faham? Jangan takut berikan sedekah. Faham? Jadi dalam satu hari, jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib satu hari jalan ke perkuburan dengan para sahabat dia. Kita semua akan mati, adik-adik semua akan mati. Faham? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan mati. Faham? Ustaz sendiri akan mati, semua akan mati. Buat persediaan untuk mati. Faham? Kalau seseorang tu nak pergi Kuala Lumpur sebagai contoh, dia buat persediaan nak pergi Kuala Lumpur. Persediaan, kena ada duit, kena ada kenderaan, kena ada pakaian di sana. Kita nak balik akhirat. Kita nak balik negeri yang tidak ada penghujung. Negeri yang tidak ada penghujung. Jadi sesiapa yang melakukan kebaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ulaika ashabul jannah, maka adalah merupakan penghuni syurga. Mereka ada penghuni syurga. Kita kena menjadi penghuni syurga. Baik. Sibuk tentang bekal kita pada akhirat. Baik. Sayyidina Ali jalan ke kuburan dengan para sahabat dia. Jalan. Sayyidina Ali kata kepada penghuni kubur, "Assalamualaikum." Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad. "Kaif akhbarukum?" Dia tanya penghuni kubur. "Kaif akhbarukum?" Bagaimanakah kabar kamu? Sampai ke kubur dia kata, "Bagaimanakah kabar kamu?" Dia kata kepada penghuni kubur, "Inna azwajakum qad tazawwajat wa inna amwalakum qad qusimat wa inna buyutakum qad sukinat." Dia kata, "Bagaimanakah kabar kamu?" Saya Ali tanya kepada penghuni kubur.
sesungguhnya isteri kamu telah menikah, isteri kamu ataupun keluarga kamu telah berkeluarga, harta kamu telah dibahagi-bahagikan, rumah kamu telah dihunikan oleh orang lain. Allah SWT. Jadi fama khabar indakum, hadha khabar indana fama khabar indakum, kata Sayyidina Ali, ini adalah pengkhabaran daripada kami, apakah pengkhabaran daripada kamu, kata Sayyidina Ali. Faham ni? Sayyidina Ali pergi kubur, dia kata, bagaimanakah khabar kamu wahai ahli kubur? Isteri kamu dah menikah, keluarga kamu dah menikah, dah berkeluarga, harta kamu dah dibahagikan, rumah kamu telah ada penghuninya. Ini adalah khabar daripada kami ataupun berita daripada kami. Apakah berita daripada kamu wahai penghuni kubur? Diam sejenak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata kepada para sahabat dia, "Law adhina Allahu an yantiqu law adhina Allahu an yantiqu laqalu anna khairaz zadi taqwa." Kata Sayyidina Ali, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan penghuni kubur ini untuk berbicara, mereka akan mengatakan in anna khairaz zadi taqwa, bahawa saja sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penghuni kubur dapat jawab, tak dapat jawab. Hidup di dunia fikir nak menyebutkan, fikir nak penuhkan bekalan kita pada akhirat. Ramadan yang utama ni, perbanyakkan amal soleh, baca Al-Quran, bersedekah, muliakan orang lain. Jangan tak jadi orang yang muliakan orang lain. Jangan jadi orang yang kedekut. Bulan lain dah kedekut, bulan ni lagi kedekut. Jangan macam tu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Semoga Ramadan ini menjadi saksi di atas kesalehan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Ramadan ini mendakwa kita di atas buruknya akhlak dan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Qasidah. Apa ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyyatihi. Zahara ad-din wal mu'ayyad bi zuhuril hadi Ahmad. Zahara ad-din wal mu'ayyad bi zuhuril hadi Ahmad. Ya hana Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Ya hana Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. ظهر الدين والمؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين والمؤيد بظهور الهادي أحمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه برسول الله والمدني Allah